Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Pada pagi yang barakah dapat sama-sama kita mudzakarah daripada kitab yang dikarang oleh para ulama. Mudah-mudahan daripada bacaan kitab pada pagi ini khususnya memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan baca kitab Mawsu'ah Fiqhus Siyam karangan Syekh Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Jadi karangan tangguh saya sendirilah, itu babah. Kemudian pembahasan di dalam kitab ini membahas tentang yang berkaitan dengan ibadat puasa. Kitab ini Mawsu'ah, iaitu satu kitab yang meliputi di dalam satu ilmu. Mawsu'ah ni meliputi segala masalah-masalah fiqhus siyam yang bersangkut paut dengan ibadat puasa. Kemudian mukaddimah kitab ini saya tak bacalah, panjang mukaddimahnya tu. Kata panjang tu tak panjang sangat. Baba Rashidi mengarang kitab ini lebih kurang 4 bulan. 4 bulan lebih kurang dia tulis kitab ni. Baba Rashidi ni salah seorang daripada ulama Fatani yang bersangatan alim dalam ilmu fiqh, dan juga di pondok dia tu banyak baca kitab fiqh dan kitab hadis ni. Kitab hadis yang masyhur Baba Rashidi, ulama Fatani yang banyak mengarang kitab masa sekarang. Banyak kitab yang beliau karang. Jadi saya masuk pada bab yang pertama. Pembahasan yang pertama membahas tentang ta'rif puasa. Apa dia ta'rif puasa? Setiap istilah, contohnya daripada perkataan as-salah ada ta'rifnya. Begitu juga pada bab puasa, as-saumu was-siyamu ada ta'rifnya. Jadi bab yang pertama membahas tentang ta'rif puasa. Kemudian membahas tentang tarikh tasyri'nya, tasyri' puasa. Bilakah diwajibkan puasa? Tahun bila? Kemudian membahas tentang hukumnya, hukum puasa. Hukum puasa apa? Kemudian membahas tentang hikmah. Hikmahnya, hikmah berpuasa. Jadi puasa ni ada hikmahnya. Apa hikmah daripada ibadat puasa itu? Ta'rif puasa as-saumu was-siyamu, keduanya ya daripada kalimah as-saumu was-siyamu itu masdar. Kalimah masdar as-saumu dan kalimah as-siyam daripada lafaz fi'il madinya sama.
Yasumu siyaman. Ni. Kemudian dari segi lughah, iaitu bahasa, dengan makna mutlaqul imsaki wal kaffi 'anil syai'i. Itu takrif puasa pada lughah, pada bahasa. Semata-mata menahankan dan menegahkan daripada sesuatu. Kita tahan daripada sesuatu, kita tegah daripada sesuatu. Itu puasa pada bahasa, pada lughah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan daripada Siti Maryam alaihi salam. Siti Maryam alaihi salam, "Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiyya." Dalam surah Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku bernadar, diam membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Jadi maknanya Siti Maryam bernadar tidak mahu bercakap dengan sesiapa pun. Jadi tahan diri, tiada bercakap. Itu takrif puasa pada lughah. Itu. Maryam, jangan sebut Maryam. Maryam anak lain. Abuh nama anak abuh molek. Dia ubah makna tu. Maryam. Disukun akan ra. Maryam. Abuh Maryam, makna lain tu. Dia ubah makna. Dan ta'rifnya ta'rif puasa pada istilah, iaitu pada syarak. Apa dia ta'rif puasa pada syarak? Ialah menahan oleh seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, nak mengeluarkan orang kafir. Ni, kalau orang kafir puasa tak sah. Yang akil baligh, nak mengeluarkan orang yang gila, orang yang berakal. Lagi pula baligh, yang mumayyiz, walaupun belum lagi sampai tahap mukallaf, sudah mumayyiz, puasanya itu sudah dikira. Yang kuasa di atas puasa. Jadi kalau orang sakit yang tiada puasa di atas puasa, yang tu tiada mengapa. Ni, beliau meninggal akan ibadat tersebut. Itu kita akan bahas dengan niat. Jadi puasa ni dengan niat menahan tu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tahan oleh seorang Muslim tadi, tiada buat perkara-perkara yang menyebabkan membatalkan puasa. Perkara yang boleh membatalkan puasa, dia tahan, dia tak buat. Lagi pula selamat daripada haid dan nifas dan wiladah. Selamat daripada darah haid, nifas dan juga darah wiladah. Bermulanya puasa daripada terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari. Itu masa puasa. Peluang fajar shadiq sampai jatuh matahari, masuk waktu maghrib. Kemudian kata Ibnu Abdul Barri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, kitab bagi Ibnu Abdul Barri, kitabnya bernama At-Tamhid. At-Tamhid, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Syarah al-Muwatta, syarah kitab Muwatta ni. Kitab besar lah tu. Ni, syarah Muwatta. Pada muka surat dia 53, jilid yang ke-19. Satu jilid pun nak habis, jenuh. Jilid yang ke-19 dia sebut dalam kitab tu. As-siyamu fi syari'ati fa ma'nahu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa wata'in nisa'i naharan. Idza kana tarika dhalik yuridu bihi wajha Allah wa yanwihi. Hada ma'na siyami fi syari'ati 'inda jami'i ulama'il ummah.
Itu kata Imam Ibnu Abdul Barri. Puasa pada syariat yang pada istilah, apa dia makna puasa pada syariat? Famaknahu, maka bermula maknanya, makna asyam, makna puasa fi syariah tadi itu. Al-imsaku, menahankan, yakni oleh seseorang, anil akli, daripada makan. Tahan tiada makan. Pertama. Dan minum, tahan tiada minum. Dan jima' pada siang hari, tahan tiada bersetubuh dengan isteri pada siang hari. Apabila adalah ia seseorang yang meninggalkan demikian itu, yakni tiada makan, tiada minum, tiada jima' pada siang hari, dia tinggal buat benda tu menghendaki dengan dia wajah Allah, yakni kerana Allah. Dia tahan tiada makan kerana akhirat masalah. Walaupun kerana pahala tak pada, kita orang awam ni masuk dalam kata ikhlas dah dulu. Dan berniat akan dia, serta dengan dia niat. Ini ialah makna puasa pada syariat di sisi sekalian ulama al-ummah, iaitu umat Muhammadiyah. Itu yang dikehendaki makna puasa pada syariat. Di situ. Faqala al-musannaf, tarikh disyuruhkan puasa. Bilakah disyariatkan puasa? Disyarakkan puasa tu bila? Ibadat puasa itu sudah terkenal di sisi umat-umat dahulu dan di sisi ahli kitab, iaitu daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Sudah masyhur, sudah dikenali. Adalah Nabi SAW berpuasa, ia Nabi 3 hari daripada setiap bulan. Pada setiap bulan Nabi puasa 3 hari. Dan berpuasa ia Nabi SAW hari Ashura. Pada hari Ashura Nabi puasa. Tak kala lagu tu, maka menurun Allah Ta'ala akan ayat. Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Jadi kita faham daripada sini, puasa di syariat qadimah, bukan syariat Muhammadiyah sahaja. Syariat yang dahulu dah. Syariat qadimah. Disuruh kita puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kita masuk dalam kata orang yang bertakwa. Dan adapun puasa bulan Ramadan itu, masalah bab puasa bulan Ramadan, maka difardukan dia kan puasa bulan Ramadan pada bulan Sya'ban. Ini tarikh bilakah disyuruhkan puasa, iaitu pada bulan Sya'ban daripada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj, muka surat 148, juzuk yang ketiga. Dalam kitab Nihayah sebut gitu deh. Dan di atasnya adalah Rasulullah SAW berpuasa ia Rasul 9 kali Ramadan. Jadi bermakna Nabi SAW puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ini pendapat yang mengatakan difardukan puasa pada bulan Sya'ban daripada tahun yang kedua daripada hijrah. Bermakna Nabi puasa 9 kali. Di atas satu pendapat. Ada pendapat lain lagi tu. Kerana bahawasanya diwafatkan dia kan Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 daripada hijrah Nabi. Bermakna 9 kali Nabi berpuasa di bulan Ramadan. Itu deh. Itu. Faqala al-musannaf, hukum orang yang meninggalkan puasa. Yang ada tinggal weh. Apa dia hukum orang yang meninggalkan puasa? Ada hukumnya ni.
Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu difardukan, dia akan puasa di bulan Ramadan dengan nas Alkitab dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ambil daripada nas, iaitu daripada Quran, dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajipan ibadat puasa. Ia puasa juga satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang ini sudah maklum. Puasa ni masuk dalam kata maklum minad din bid-darurah. Benda yang diketahui daripada agama bid-darurah, dengan tiada perlu fikir tilik. Secara daruri. Jadi kalau kita tolak ingkar kewajipan puasa, jatuh kafir. Jatuh kepada kufur. Sebab benda yang maklum minad din bid-darurah, tak boleh tolak itu. Wajib dipuasanya dengan dilihatkan anak bulannya di atas sekalian muslimin yang mukallaf. Jadi wajib kita puasa apabila kita lihat anak bulan. Dan masyhur bahawa ia puasa Ramadan daripada perintah agama Islam. Yang ini sudah maklum. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Pak Long ni buka puasa. Buka puasa makan tengah hari ni. Kalau belah tengah hari balik motong makan. Anaknya kena nampak tak puasa kan. Ada budak tak kalah lagi tu. Nanya nampak tak puasa bulan Ramadan ni. Puasa gapo tak. Kalau dia tolak, jatuh kumpul kau ni. Ingkar. Maklum minad din bid-darurah, tak boleh. Dengan makna kata masyhur, sehingga kanak-kanak pun tahu belaka. Kata masuk bulan Ramadan wajib kena puasa. Ni. Nah, tu. Dia kira jenis hak nakal gitu ni. Klik-klik hijau tu bahaya. Nah, itu. Kena puasa lah. Ni umur 60 puasa budak, anak pun tak puasa, pak pun tak puasa, molek dah. Jadi puasa ni. Ni bahaya dalam kebun kan. Bahaya tempat kerja, klik buat orang panggil balik, buat letih. Klik buat letih, aduh puasanya tak larat ni. Hari tama menyium. Hati kawan tiba air dah. Ni. Banyak bini hari tama dia tu. Hari tama. Kena bahu sungguh tak. Kira panggil orang. Panggil orang lelaki. Sungguh ada orang tak puasa sungguh dia. Mak dah buluh ada. Nah. Misi-misi upuk, misi-misi upuk minum air. Tengok kereta ustaz lalu. Tak, air tepi. Buat basuh. Bawa basuh mata misi kan. Tanya ustaz apa sihat? Sihat. Kawan tiba air dah. Yang begitulah tak. Tapi ada pembahasan khusus tu. Masalah bab orang kerja tu. Masalah orang mengetam tadi dan sebagainya. Ada pembahasan khusus. Kalau sempat saya baca lah. Maka barang siapa mengingkarkan akan wajibnya wajib puasa. Ada kata puasa tu tak wajib. Sebab apa Pak Long tak puasa ni? Puasa kan wajib tak guru. Walaupun dalam keadaan dia bergurau sekalipun. Matalan, nescaya jadilah ia barang siapa yang mengingkarkan akan wajib puasa tadi itu jadi kafirun, iaitu kufur. Tak, kalau dia jadi kafir dan wajib menyuruhkan dia kan orang yang mengingkarkan akan wajib puasa tadi itu, wajib suruh taubat daripada mengingkari kewajipan puasa. Kena suruh taubat. Ini balik pemimpin atau pemerintah. Raja wajib suruh orang tu taubat. Kembali balik kepada agama, menyesal dan sebagainya, mengucap 2 kalimah syahadah. Maka jika enggan ia barang siapa yang mengingkarkan akan wajib puasa tadi enggan. Tak saya taubat. Mana Pak Long taubat belum? Tak bohong taubat. Tak, kalau dia enggan daripada taubat tu, wajib atas imam, yakni pemerintah, bukan tu imam masjid pemerintah atau raja, membunuh akan barang siapa yang mengingkarkan akan wajib puasa. Baca tu kok bunuh.
Ni, bunuh, hukum bunuh. Besar juga ni. Ya, main. Ya. Melainkan ni dengan makna istisna, mengkecualikan orang yang mengingkar akan wajib puasa tetapi tak jatuh kafir. Ni. Dia kata puasa tak wajib, tak jatuh kafir. Melainkan jika ada ia barang siapa yang mengingkarkan akan wajib puasa tadi tu baru masuk Islam. Masih dinamakan mu'allaf dalam masa kurungan 1 tahun. Ni, baru masuk Islam. Kita kata mana mu tak puasa ni? Dia baru masuk Islam hari ni. Kata mana tak puasa? Puasa apa? Kau haji puasa letih je tu. Hari ni orang makan dah. Dia buat gitu deh. Jadi dia ingkar dengan bahawa dia tu sebab dia baru masuk Islam. Jadi tak, kalau tadi untuk syar'i ni dengan masuk kata dia tak jatuh kepada kafir, tak jatuh kepada kafir sebab dia tu baru masuk Islam. Atau tak jatuh juga kepada kufur, jadi jauh daripada ulama, turun temurun, keturunan dia duduk di tengah gunung, tengah bukit, tak tahu kata kewajipan puasa. Dia tahu Ramadan ni bulan yang mulia tapi tak tahu kata wajibnya puasa. Kemudian kita jumpa dia, mana tak puasa Ramadan ni? Dia tak wajib. Tak, kalau lagu tu orang tu tak jatuh kepada kafir. Sebab apa? Dia jauh daripada suruhan agama. Jauh. Ni. Kita ni tak deh ni. Ingat tu. Kita kat guling ni tak ada unsur syar'i ni. Unsur syar'i yang jauh daripada ulama ni tak ada juga. Mu yang tak mahu ngaji tak. Sebab bajahir rukun sembahyang tak tahu, tak masuk dalam kata tak tahu yang untuk syar'i tak ada. Sebab apa? Kita tak jauh daripada ulama. Ramai orang mengajar dia. Mengajar kitab pun ada, pondok pun ada, masjid pun ada, surau pun ada. Kita yang tak semari. Nah, itu. Maka tiadalah ia orang yang mengingkar akan wajib puasa tadi itu tak jadi kafir, tak jadi kafir. Sebab ingkarkan wajibnya itu wajib puasa, tak jadi kafir. Dan barang siapa meninggalkan puasa, yakni puasa Ramadan kerana malas, dia tinggal puasa Ramadan tu bukan ingkar, dengan sebab malas. Mana paling tak puasa? Malas aku. Hari pertama ni tak, tengah hari kedua kerana malas, saja tak puasa. Tiada kerana ingkarkan wajibnya wajib puasa. Dia tak ingkar kata wajib. Puasa wajib ke ada paling? Wajib dia tak. Tak puasa haram ke dia. Berapa bulan tak puasa? Malas. Nah, kerana malas. Dan tiada dengan udur sakit. Bukan dengan sebab udur sakit. Dengan sebab sakit yang menyebabkan boleh meninggalkan puasa tak. Atau safar. Bukan dengan sebab dia bermusafir. Musafir pun tak. Tak, kalau orang yang tinggal puasa kerana malas tadi tu, maka hendaklah dipenjarakan akan orang itu dipenjara di dalam penjara. Buh je. Buh penjara. Tadi kata buh guk. Buh dalam penjara. Dalam penjara. Tapi tak ada juga lah ni dah. Tak ada ni. Hakuk orang tak uzar lah. Umur 15 tahun tu sudah mukallaf tu wajib puasa tu. Kalau hakuk ni hakuk dah. Banyak sungguh. Ada juga tu lah. Jadi ini wajib di atas pemerintah. Buh dalam penjara tadi tu, dan tiada diberi makan dan minum akan orang itu pada siang hari. Waktu siang hari tak payah duk beri makan. Minum tak payah. Duduk dalam tu. Sebab apa tak beri makan, tak beri minum pada siang hari? Supaya hasil baginya rupa puasa. Dengan demikian itu tiada beri makan, tiada bagi minum pada siang hari. Nampak kata rupa puasa ni, supaya hasil kerupaan ibadat puasa. Demikianlah dikerjakan hingga dilaksananya puasa. Sampai dia tu puasa. Sampai dia kata Tok Syed dah aku nak puasa dah esok. Tak mau dah aku nak puasa dah. Tak, kalau lagu tu, maka pada ketika itu dikeluarkan akan dia waktu baik daripada penjara. Waktu baik keluar daripada penjara. Tu.
bawa keluar daripada penjara. Tidak dalam penjara bulan-bulan. Maka inilah hukum yang telah ittifaq bersepakati sebagaimana riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Abi Hurairah. Panjang lagi tu. Yang tu hukum ibadat puasa. Jadi ijma' para ulama di atas kufur orang yang mengingkarinya, ingkari kewajipan puasa. Ijma' ulama kufur. Orang tu ingkar akan wajibnya puasa, maka orang tu jatuh kepada kufur. Jatuh iman. Jatuh iman. Dan dimuamalahkan dia akan orang yang mengingkari tadi sebagai muamalah orang murtad. Bagaimana muamalah orang murtad? Iaitu disuruhkan dia bertaubat daripada pihak hakim muslim, iaitu ketua, macam tadi juga. Atau mereka yang seperti hakim pada negeri orang Islam, timbalan hakim masalah. Maka jika ia bertaubat, maka diterimakan daripadanya demikian itu taubat. Kalau dia kata dia taubat sungguh, mengucap 2 kalimah syahadah, maka taubatnya itu diterima. Dan jika tiada, maka dibunuhkan dia. Kalau tak taubat, bunuh. Tadi. Jika tiada ia yang hampir masa dengan Islam. Kita tengok dia ni memang kehafala tak mahu taubat. Hakim malam. Dan tiada dimandikan dia. Tak kalau bunuh, matilah. Bunuh, kemudian mati. Mayat dia tu tidak dimandikan dia. Tak mandi. Dan tiada dikafankan dia. Kafan pun tak. Dan tiada disemahyangkan di atasnya. Semayang pun tak. Mandi tak, kafan pun tak, mayang pun tak. 3 tu. Dan tiada dikebumikan dia akan mayat itu pada perkuburan orang Islam. Tak bubuh, tak makam pada perkuburan orang muslimin. Patut lepas mana? Walau jadi kata lepas laut ni, boleh mai kan. Berat juga ni hukum ni. Itu. Ingat mana kata apa tu? Jangan ingkar kewajipan puasa ni. Hukum dia. Kemudian hari kiamat nanti lagu mana? Orang macam tu. Dan adalah ia pada hari kiamat nanti kekal ia di dalam neraka Jahannam. Sebab ni orang yang murtad, orang yang ridah, maka dalam neraka Jahannam beliau kekal dalam neraka Jahannam. Tu. Jadi wajibnya puasa. Jangan kita mengingkari. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa itu ada 3 darajah. Ada 3 darjat. Yang pertama puasa umum. Puasa orang awam. Yang kedua puasa khusus. Orang khawas. Yang ketiga puasa khususul khusus. Orang panggil khawasul khawas. Ada 3 darajah, 3 tingkatan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama puasa umum, iaitu menahan perut dan farad, yakni kemaluan. Farad di sini lelaki dan juga perempuan masuk kedua sekali. Lelaki iaitu dzakar, yang perempuan iaitu farad. Menahan daripada menunaikan syahwat, iaitu daripada mengerjakan perkara yang diingin oleh hawa nafsu. Tahan tiada jima' pada siang hari. Tahan perut, tiada makan, tiada minum. Itu puasanya orang awam. Kita hari ni banyak hak ni ya. Banyak hak ni dah. Puasa tahap ni. Yang kedua puasa khusus. Puasa yang lebih tinggi daripada puasa umum, iaitu menahankan pendengar dan penlihat. Pendengar, sifat pendengar, telinga lah. Mudah faham telinga kita tu. Walaupun sifat pendengar ni ada satu alat duduk di dalam lubang telinga tu. Kalau rosak alat tu, maka orang tu tuli.
Ada satu alat panggil sifat pendengar. Orang tuli ada telinga, tapi sifat pendengar tu rosak dah. Sebab dia tak panggil tak dengar. Bukan mana kata orang tuli tak dengar, ada telinga juga tengok. Telinga ada. Ni. Jadi sifat pendengar rosak. Dan menahankan penlihat iaitulah mata dan lidah dan tangan dan kaki dan semua anggota-anggota tahan daripada dosa. Yang ni yang tinggi sedikit. Ni. Mata tu payah tu. Mata tu payah. Mata lidah payah juga. Ni. Ini bahi ngupak gitu. Nah. Kat dalam kawasan tu lepas buat tahlil ngupak lu. Nah. Jangan bahi ngupak, jaga mulut tu, jaga lidah. Ni, jangan sampai jadi adab lagu tu. Payah tu ni. Disebut di dalam kitab yang lain daripada cakapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ghibatu tufsidu sauma. Al-ghibatu bermula mengupat itu tufsidu sauma, membinasakan puasa. Pahala puasa binasa. Mengupat ni menyebutkan sesuatu percakapan yang berkaitan dengan diri seseorang atau yang berkaitan dengan hartanya, yang berkaitan dengan kelakuannya. Seseorang itu, masalah dia menyebut kepada Umar akan kelakuan Zaid. Sungguh Zaid buat kelakuan tu. Memang sungguh Zaid buat. Takdir kata kalau Zaid tu dengar, Zaid tu dengar kata Umar cakap lagu ni kepada seorang iaitu Matalan Firdaus, maka Zaid terasa hati, sakit hati. Dengan makna dia tak jong, dia tak sekupu, dia tak setuju dengan cakapan yang dicakap oleh Umar mengatakan kelakuan Zaid begini-begini. Takdir kata kalau Zaid tu dengar. Jadi jatuh dalam kata gula ngupak orang. Apa orang kata gula ngupak? Jatuh dalam kata ngupak. Ni. Walaupun dia memang sungguh buat. Kalau tak sungguh panggil fitnah pula. Ni. Walaupun cakap di hadapan. Kata aku tak ni cakap belakang, cakap depan. Walaupun cakap depan sekalipun. Aduh. Kalau takdir, kalau kita nak nasihat dia, kita nasihat depan dia seorang lah. Ni, itu cara dia. Melainkanlah dia buat maksiat di hadapan orang ramai. Yang tu lain masalah. Ada 5 golongan yang diboleh mengupak. Masalah disebut dalam kitab lain. Panjang juga pembahasan tu. Itu. Contoh dia ada minum arak tepi jalan. Kemudian kita padahkan kepada dia, kita kata kepada dia, "Hoi, tu peminum arak ni." Tak jatuh dalam kata mengupak yang diharamkan. Sebab apa? Dia buat maksiat tu dalam hal keadaan tiada malu lagi. Bersalahan dengan orang yang buat maksiat berseorangan. Itu. Sebab seorang di dalam rumah dia, kita lagi cari. Kalau kita nak beri nasihat, kita bagi di atas jalan nasihat. Ada pembahasan khusus masalah bab tu. Jadi, pokoknya jaga lidah daripada mengupak. Ini yang selalu duk jadilah. Ni, yang selalu duk jadi. Malam tu imam baca tak ada so. Sungguh tu imam baca tak ada masalah. Tu imam sakit dah hati. Setuju dah hati? Tak setuju. Cegaklah tak setuju. Nak membaca sedap ingat apa? Jadi jatuh kata mengupak dah. Tak apa syok pergi masjid tu. Sebab apa tu imam dia tengok Quran. Dia jadi imam sembahyang tarawih tengok Quran, pada bab sembahyang sunat. Jatuh haru, boleh lihat masalah. Jatuh haru hukumnya. Kalau mengingat apa dah. Kalau dia tak ingat dia tengok Quran jadi masalah gapo. Bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat. Sembahyang tarawih sunat hukumnya.
Taklah nampak macam kurang. Aduh, kurang masalah bab. Orang panggil nak takabur sebab gapo nak. Ni. Ni ada sifat takabur, ada sifat kibriya, payah. Ni, pasal lebih orang panggil. Jaga mulut, jangan kita jatuh dalam kata mengupat. Itu membinasakan puasa kita. Ni. Itu puasa orang yang khawas. Nah itu. Jaga lidah, jaga telinga, dengar lagu. Bukan puasa dengar lagu. Tak boleh. Yang ketiga, puasa khususul khusus, iaitu khawasul khawas, iaitu puasa hati daripada afkar duniawiyah. Hati kita puasa daripada kita memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Ini orang yang lebih tinggi darajah bagi puasanya. Puasa al-awliya illah, puasa waliullah. Ni hati mereka itu puasa daripada afkar duniawiyah, daripada berfikir perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, dunia yang mencelakan, yang menyebabkan dia tinggal akan ibadah itu. Dan menahankannya hati, tahan hati daripada barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Hanya hati dia tu muraqabahkan Allah, musyahadahkan Allah semata. Tu hati duk tahap tu. Tinggilah orang ni. Itu mengi puasa yang lebih tinggi, khawasul khawas ni. Kemudian kata Imam Abdullah bin Uluwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa 'alaika bil ikthar min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan, fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridati fi ghairihi. وينبغي ألا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة ولا تدخل في شيء من أعمال الدنيا إلا إن كان ضروريا. Disebut oleh Imam Abdullah bin Uluwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau berkata, lazim engkau membanyakkan daripada amalan-amalan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Jadi di bulan lain kita buat kebajikan-kebaikan, masuk bulan Ramadan membanyakkan lagi. Sama ada pada masalah bab salawat, masalah bab sedekah dan sebagainya lagi. Nah, kalau masalah bab mengajar. Kalau orang ada pondok masalah. Itu. Bulan lain tu dia mengajar banyak juga. Tapi bulan Ramadan, mula daripada pagi sampailah petang. Itu pahala besar tu. Pahala besar. Kalau lihat dalam kitab Hidayatul Muta'allim tu, kalau dia ikhlas sungguh ke pahala ni. Tak ada royak lah. Itu. Ni. Jadi pada bulan Ramadan disuruh membanyakkan kebajikan, disuruh membanyakkan kebaikan. Kalau kita orang kampung kan mari masjid duk saja nak. Sapu masjid dah duk kira tok siap. Ni. Kalau kira ni kerja tok siap jangan kira gitu. Ni. Tu lain kira. Ni. Sapu masjid dapat kat pahala dah. Ni. Bukan kosong, bukan kosong. Sapu masjid pada duk rumah duk tengok TV tali beseng tak ada gapo. Mula puasa duk tengok TV tak boleh tak. Ni. Ni buat orang panggil mengadap tu. Jadi mari masjid, masalah mari baca Quran, niat iktikaf, boleh banyak ibadat. Niat iktikaf. Masuk dalam masjid tu, baca Quran, tafakkur tentang kemaksiatan yang sudah lepas, kemudian bertaubat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadat-ibadat yang begitu banyak nisbah ganjaran pahala. Itu. Wa yanbaghi alla tu'rajah, dan sayugianya sepatutnya, sebab apa disuruh membanyakkan kebaikan khususnya di bulan Ramadan, kerana pahala amalan sunat padanya pada Ramadan itu menyamakan pahala ibadat fardu pada bulan yang lainnya. Ibadat-ibadat yang sunat ni, nisbah pahala yang diberi oleh Allah sama dengan ibadat fardu
pada bulan yang lainnya. Itu ibadat yang sunat. Ibadat fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Bahkan disebut dalam kitab yang lain, bahkan boleh dilebihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung qadar keikhlasan kita. Nah itu. Contohnya ibadat fardu. Sembahyang fardu tu sudah maklum. Masalan kita rasa kita ni ba'aqidah ni ngaji sifat 20 lah masalan. Duk rasa aku ni ngaji sifat 20 ni. Duk tukar lagi dah. Kalau tanya adalah nak tukar lagi atau ni. Tapi tak kelik tu kalau lepas tak padah. Dia cari pondok mana ada mengajar sifat 20, masjid ada mengajar daurah kita ke apa, kita masuk mengaji. Masuk mengaji tu fardu ain tu. Cari yang wajib lah. Itu. Mengaji sifat 20, mengaji tauhid tu fardu ain. Dengan makna ibadat yang wajib. Ibadat yang wajib lagu tu diganda 70 kali ganda. Besar pahala dia. Besar ganjaran pahala dia. Wala tadkhulu fi syai'in min a'malid dunya illa in kana daruriyan. Dan sayugianya bahawa tidak dinaikkan pada ini bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan ni, atas lain daripada amalan akhirat. Yang naiknya amalan akhirat sahaja. Amalan duniawi, pekerjaan duniawi jangan naik bulan Ramadan. Jangan duk orang panggil duk tukar. Ni tukar. Bulan Ramadan banyak buat amalan duniawi. Amalan akhirat sedikit. Orang tukar. Jadi bulan Ramadan khususnya kita menaikkan amalan akhirat. Amalan akhirat yang kita menaikkan. Dan tiada masuk engkau pada suatu daripada amalan dunia. Kita tak buat amalan dunia, melainkan jika adalah ia amalan dunia tu jadi darurah. Jadi darurah kita buat. Yang terkepit, terpaksa, kita laksanakan. Kerja tu masuk dalam kata cari nafkah tu pun wajib juga. Wajib. Yang tak kerja tu amalan dunia. Gatu ni atas niat kita. Niat kita tu ambil rumah, keluar rumah tu, niat kita tu untuk cari redha Allah. Kerja kita tu kerja yang Allah redha. Apabila kita niat cari redha Allah, sudah pasti kerja kita tu kerja yang tiada bersangkut paut dengan yang haram. Sebab kerja yang tiada bersangkut paut yang haram sahaja yang Allah redha. Yang haram Allah Taala tiada redha. Kita tuntut keluar niat kita tu cari redha Allah. Cari nafkah wajib dah, diganda sampai 70 kali ganda. Niat pula molek, lebih lagi. Untuk cari redha Allah. Tu lagu tu. Jadi banyak lagi tentang ibadat puasa ni. Kemudian yang penting sekali disuruh kita tahu rukun, disuruh kita tahu syarat-syarat dia. Kemudian disuruh juga kita tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa, kena tahu. Jadi panjang lagi ni, ada pembahasan tentang kelebihan puasa Ramadan. Salah satu daripadanya iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, kata Sahal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-saimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum uliqa falam yadkhul minhu ahadun." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu, dikatakan baginya Babur Rayyan. Masuk daripada Babur Rayyan oleh orang-orang yang puasa pada hari kiamat. Tiada masuk serta mereka itu oleh seorang selain daripada mereka itu, dikatakan, di manakah orang-orang yang puasa? Maka masuk mereka itu daripada Babur Rayyan. Orang puasa masuk di situ.
Maka apabila masuk orang yang akhir daripada mereka itu, orang yang puasa, lalu dikuncikan dia. Dan kita masuk ibadat, masuk dalam syurga ni bersalahan pintunya. Ada kalanya orang ni dia suka ibadat puasa, maka dimasukkan pada pintu puasa. Ada kalanya orang ni suka bertaubat ni. Ada kalanya orang ni suka sembahyang, itu berlainan. Jadi orang yang puasa masuk pada pintu Babir Rayyan. Tak kala masuk semuanya, orang yang akhir daripada mereka itu masuk, lalu dikuncikan dia, ditutupkan dia, maka tiada masuk daripada Babir Rayyan seorang pun. Itu daripada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, asyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal kitan ma lam yukhriqaha bikadibin aw ghibatin. Puasa itu perisai, yakni penepih yang memeliharakan daripada neraka. Penepih perisai. Seperti perisai yang memeliharakan seorang kamu daripada dibunuh ketika berperang. Waktu kita perang, supaya tiada dibunuh pada waktu perang, kita tahan dengan perisai. Begitu juga puasa, daripada puasa. Ibadat puasa boleh menahankan seseorang daripada api neraka. Kata puasa tu sebagai penepih, sebagai perisai yang memeliharakan daripada neraka, selama ada ia puasa itu tidak mencarikan dia, selama ada ia tidak mencarikan dia kan puasa itu dengan dusta atau dengan mengupat. Jangan kita merosakkan puasa kita dengan berbohong dan atau dengan mengupat, dengan ribah dengan bohong. Dusta ni kalau yang menyakiti hati orang, maka hukumnya haram, dosanya minal kabair. Kalau yang tiada sakit hati, hukumnya haram juga, tetapi dosanya kecil. Walaupun dosa kecil, jangan kita meremehkan. Contohnya kita pergi mengikan, dapat ikan orang kecil je, royak balik dapat soti. Tak sakit hati dah dengar. Berapa ikan orang ni soti, dah dapat 1000 jari je. Bohong ada bohong lah. Tapi tiada melibatkan menyakiti hati orang. Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram, tetapi dosanya tu tiada sama dengan dusta bohong yang menyakiti hati orang. Kemudian panjang lagi tentang ibadat puasa ni, membahas daripada masalah ini. Ada membahas tentang khatimatun, kesempurnaan puasa. Kesempurnaan puasa ada 6 perkara. Panjang lagi ni. InsyaAllah kalau diizinkan masa pada waktu yang lain. Kemudian saya nak baca satu daripadanya lagi tentang masalah bab ibadat sembahyang sunat tarawih. Disebut di dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Muhaddab, iaitu karangan bagi Imam Al-Imrani, wa minas sunanir rawatibi qiyamu syahri Ramadan wa hiya 20 rak'atan bi 10 taslimatin ba'da al-isya wa awwalu man sannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada sembahyang sunat rawatib qiyamu syahri Ramadan, ialah melakukan sembahyang tarawih di bulan Ramadan, wa hiya 20. Sembahyang tarawih di bulan Ramadan tu berapa rakaat? Wa hiya 20, iaitu 20 rakaat bi 10 taslimatin, dengan 10 salam. Ba'dal isya'i, kemudian daripada sembahyang fardu isya'. Wa awwalu man sannahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali melakukannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Syarah Muhaddab, iaitu kitab Al-Bayan, kata Imam Al-Imrani. Begitu juga disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Mughni, kitab Mughni. Wahya sunnatun muakkadatun wa awwalu man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang tarawih itu hukumnya sunat muakkadah. Orang yang pertama kali melakukannya solat tarawih iaitu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payah bahaslah 8 rakaat ke 20 ke 36 ke. Mengaji kitab fiqh boleh tahu. Ulama ni kata 20. Kalau kita nak ikut pendapat yang ni, maka kita sembahyang sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Itu. Ada banyak lagi pendapat-pendapat daripada kalangan ulama, ulama mujtahid, daripada ulama mujtahidin tentang bilangan rakaat. Banyak itu. Pembahasan begitu banyak. Kata Imam An-Nawawi,
madhhabuna annaha 20 rak'atan bi 10 taslimatin ghairil witri. Ini pendapat Imam Nawawi. 20 rakaat juga ni. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtad, wa hiya 20 rak'atan bi 10 taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. 20 juga ni. Pendapat Imam Ramli. Tadi suruh Wahabi baca kitab ni. Fatwa Imam Ibn Taymiyah. Yang dok ambil ingat fatwa Imam Ibn Taymiyah tu. Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala dalam kitab Fatawa ni. Kata Syekh Ibn Taymiyah, sesungguhnya sembahyang malam, yakni sembahyang tarawih dan witir di bulan Ramadan itu, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan dengan jumlah yang tertentu, akan tetapi Rasulullah SAW tidak melebihi daripada 13 rakaat. Dengan memanjangkan rakaat-rakaatnya. Panjang Nabi. Kalau kita nak ikut sungguh, buat gitu. Maka ketika mereka dikumpulkan, ni kata Syekh Ibn Taymiyah ni. Tak kala dikumpulkan Sayyidina Umar pada Ubay bin Ka'ab, sembahyang tarawih dengan mereka 20 rakaat. Syekh Ibn Taymiyah sanggup. Berani berkata demikian. Itu. Kemudian sembahyang witir sebanyak 3 rakaat dengan meringankan bacaan. Kena dah pada tempat kita. Kita meringankan bacaan, kita melebihkan rakaat sehingga sampai 20 rakaat. Menurut qadar dari tambahan rakaat itu, kerana demikian itu lebih ringan bagi orang yang menjagakan sembahyang tarawih daripada memanjangkan 1 rakaat. Sekelompok daripada ulama salaf melakukan sembahyang tarawih sebanyak 40 rakaat. Kalau kita nak ikut salafus salih sungguh sembahyang 40 rakaat. Sembahyang mengaku salah tapi sembahyang lapan. Mengaku salah tak. Itu. Dan sembahyang witir 3 rakaat. Mereka yang lain melakukan sembahyang tarawih sebanyak 36 rakaat dan sembahyang witir 3 rakaat. Kesemuanya ini boleh dilakukan dengan cara bagaimanapun mereka sembahyang malam di bulan Ramadan, bererti telah berbuat yang terbaik. Itu. Jangan duk balah. Jangan balah. Yang penting kita sembahyang sunat tarawih. Ini duk balah 28. Mari bulan Ramadan lembung dia pun. Ada juga ni tu. Itu. Jadi sekadar itu dulu daripada pembahasan dalam kitab panggil Al-Qaulus Sahih fi Salati Tarawih dan juga Mausu'ah Fiqh Siyam. Pembahasan pada pagi ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sempat nak bahas tentang khatimatun, kesempurnaan puasa. Yang ini penting juga ni. Sebab panjang sangat ni. Ada 1 2 3 4 layan. Panjang jugalah ni. Lebih kurang kat 1 jam ya. Insya-Allah kalau diizinkan masa kita akan bahas lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai makluman tuan-tuan sekalian, tabung yang ada di luar sana tu iaitu untuk kegunaan Ihya Ramadan bagi Madrasah Kutubut Turat. Bukan untuk pembinaan, bukan untuk yang lain, hanya untuk Ihya Ramadan, terdiri daripada buka puasa, makan sahur dan juga moreng. Dan juga bagi sagu hati kepada pelajar pondok yang baca Quran lah, khususnya yang baca Quran 30 juzuk di Madrasah Kutubut Turat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dekat nak terawih. Ada kau apa? Tu ada petua apa? Ya, ada petua apa? Ada. Ada makan benda apa? Ada aja.